السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب والسنة وأطلق بلساني يشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله terafa'aka bersyukur. Semoga sayyidina Allah Ta'ala dapat kita sambung Kifayatul Muhtadi pada perbahasan wuduk level kedua. Ini bukan level pertama. Kitab Kifayatul Muhtadi memanglah bicara benda yang sama juga. Dalam kitab-kitab lain pun sama juga. Bab wuduk, bab istinja, bab tayamum, mandi wajib, sama je. Tapi level dia tu tak sama. Level tu maksud pendetilan tu. Kifayatul Muhtadi dia dalam. Dia kitab pertengahan, level 2 lah. Level 3 advance. Contohnya Sabilal Muhtadin. Contoh lagi. Apa lagi satu Matla'il Badrain. Itu lagi tu. Level 3 tu. Lagi apa lagi? Kita tebal Sabilal Muhtadin dia juga memang agak terperinci gitu. Lepas atas lagi level 4 kita Arab kita Arab. Kitab Melayu ni antara yang tebal, yang pertengahan ni kitab Kifayah. Bughyatut Tullab. Itu jam. Memang jam. Pernah baca dekat Puncak Alam dulu. Tak sampai setahun, 7-8 bulan. Memang jam lah. Bughyatut Tullab. Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud. Tapi dia punya bahasa dan dia punya pendetilan dia sangat detail. Yang kita ni baru tengah, iaitu level 2. Kalau dah menang nanti baru menang. Macam main game pula. Baru naik level 3. Okay? Rasanya level 2 cukup dah. Mari kita tengok. Kita berhenti kat muka surat 43 Jawi. Berapa atau Rumi? 55 Dalam perbahasan membasuh bulu-bulu di muka. Kita sambungkanlah. Sebelum ni basuh antara bulu yang pertama yang wajib dibasuh ketika wuduk. Sebab tu kata level 2. Level 1 dia mana ada bincang ni, basuh di atas semua ketika wuduk basuh wajib basuh muka, dan semua yang ada atas muka semua wajib basuh. Bulu-bulu semua wajib basuh. Gitu aja. Tapi kalau level 2 ni, ya basuh muka dan wajib basuh bulu-bulu. Wajib basuh bulu-bulu yang di atas muka. Dan bulu yang mana? Disebut satu-satu. Yang pertama namanya bermula daripada anak rambut atas
sehingga ke dagu. Tempat tumbuh rambut kepala, tempat tumbuh rambut kepala hingga bawah dagu. Bawah dagu. Satu, dah bincang sebelum ni. Lepas tu daripada sini anak telinga sampai ke anak telinga ni, secara melintang ni situlah. Dua. Lepas tu pula ghamamun. Sama juga. Benda tu tak dibahas dalam kitab-kitab nipis. Ghamam pun wajib basuh juga. Iaitu tempat tumbuh rambut pada dahi. Tempat tumbuh rambut pada dahi. Dia panggil ghamam. Tempat tumbuh rambut pada dahi. Kat dahi ni, tumbuh rambut. Wajib. Kemudian kat situ. Itu yang wajib. Yang tak wajib pula dan keluar daripada had muka. Mana tak wajib lah. Keluar daripada had muka tu maksud tak wajib. Naz'atun, iaitu suluh. Apa benda suluh tu? Kedua putih antara kedua rambut ubun. Ni putih kat sini. Yang sini ada kat belakang ni. Ada kan? Ada orang luas, ada orang sempit. Yang itu tak wajib tu, yang putih tu, yang tak ada tumbuh rambut tu. Tak wajib, itu tak wajib. Dan tempat tahzifun. Apa benda tahzif? Tempat tumbuh rambut jarang antara tempat tumbuh rambut yang jarang antara kepala tali tudung dan tempat suluh. Kepala, permulaan tali tudung. Tali tudung tu apa? Sideburn. Kepala ni sini ke tempat suluh. Sini. Tak masuk juga. Maknanya kalau bahasa lain orang Melayu panggil jugalah kawasan andam dia panggil. Biasa dengar? Itu bahasa Melayu. Kawasan andam. Saya tanya orang Melayu, orang tua. Dia kata tempat tu nama kawasan andam. Kat sini tu. Kalau orang gunting, dia letak sikat kat sini. Ni. Kan? Kawasan andam. Itu kepala. Tak masuk juga. Itu bukan muka. Bila sebut kepala, tak wajib basuh. Itu cerita dia. Ni, yang kat sini. Sebab memang sedap andam sini ni. Kalau tukang gunting, dia sedap kan? Cekik. Ada main kat sini. Ada main kat sini. Lepas tu dia panggil kawasan andam. Itu tahzif. Macam mana nak tahu tahzif tu? Ambil dan diketahui tempat tahzif tu dengan ditarik benang. Kena tarik benang di atas suku yang hampir dengan anak telinga. Ini hingga kepada hujung rambut tumbuh ubun-ubun. Ni ubun-ubun kat sinilah. Tarik. Sini tempat sini tarik. Daripada sini tarik benang sampai ke anak telinga ni. Itu ya. Maka rambut yang turun, maksud turun tu ke atas, daripada benang itu yang antara kepala tali tudung dan tempat suluh itu ke atas, itulah tempat tahzif, tempat andam yang tiada masuk pada had muka, tak wajib basuh. Tak sini, tarik ni, sini. Susah ni Ni, tarik sampai ke anak telinga ni. Ni, yang ke atas tak wajib. Yang ke bawah wajiblah maknanya. Yang ke bawah. Baru itu kita perbahasan lepas. Ni baru masuk yang kali ni untuk hari ni. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Dibasuh bulunya rambut tadi, yakni bulu yang tumbuh pada had muka seperti bulu mata. Wajib basuh ketika wuduk. Dan bulu dua kening wajib basuh. Dua tali tudung wajib lah. Apa tali tudung? Sideburn. Ini yang saya sebut tu. Bila ada buat keluar fatwa-fatwa ke, buat keluar asatizah potong video ke, ataupun ada artikel ke buat keluar, kecoh. Dundang. Dalam kitab ni berumur 200 tahun lebih. Tu tulis. Ada. Kenapa dia jadi macam tak tahu pun, peliknya. Ni hukum apa benda ni? Apa saja jadi gitu? Lainlah tak ada dalam kitab, tiba-tiba hukum tu lainlah. Dah lama. Ini kitab Melayu 200 tahun. Ke 100 tahun lebih.
1920. Bukan, 100 tahun. Baru 100 tahun lebih. Maknanya bukan benda baru. Benda lama. Bukan benda baru. Tapi bila ada macam artikel buat keluar ke, ada potongan-potongan video, cuba tengok komen kat bawah media sosial. Yang wahara tu kenapa? Bukan benda baru. Tak pelik pun dah. Tapi kami dah semayang 30 tahun pun tak tahu pun, kata orang perempuan. Orang perempuan lah, orang lelaki tak ada masalah sini. Lah, mana aku tahu, kenapa tak tahu? Tak belajar tu. Saya nak bagi tahu ada je. Dan 2 tali tudung. Bahasa dulu itu dia panggil segmen ni, panggil tali tudung. Kat mana ni senang lagi, anak telinga pergi sampai ke depan, ni garis je dekat anak telinga ni, garis je. Umbi tu yang ke bawah tu, yang umbi dia yang ke bawah, semua wajib basuh. Kalau panjang pun panjang lah. Biasa orang perempuan, oleh kerana dia jarang gunting rambut, kalau dia simpan 10 hingga 20 tahun, dia akan panjang sejengkal. Sebab di sini susah nak panjang. Susah. Dia tak sama macam yang dekat atas. Yang kat atas ni senang je panjang. 3 bulan panjang lah. Tak sampai 3 bulan. Kadang sebulan setengah panjang lah. Tapi yang sini, sebulan tak ada apa. Baru sikit. Setahun. Tak sampai inci setahun. Tak sampai inci. Setengah inci je setahun. 10 tahun? 20 tahun? Adalah dalam 10 inci, adalah sejengkal. Orang perempuan lah. Orang lelaki tak ada buat kerja gitu. Sebab biasa dia mesin. Jadi bila nak ambil wuduk, dia pun ambil. Letaklah selit kat sebelah telinga. Sebab ganggu nak basuh muka tu. Ganggu selit kat sebelah telinga. Itu yang wajib basuh. Itu yang tak sah wuduk. Dia tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Kena ajak anak, kena ajak isteri. Lepas tu baru-baru kahwin kan, kena tengok isteri ambil wuduk. Hari pertama kahwin. Antara hikmah kenapa sunat mandi bersama. Masa mula-mula kahwin kan, hikmah dia. Memang sunat mandi sama-sama. Masa mudah kata tahun yang pertama kahwin lah, mudah kata gitu. Kenapa pula? Kita mesti fikir benda-benda lain lah. Bukan. Sunat mandi bersama tu boleh tengok dia mandi wajib macam mana, betul ke tak betul. Kalau tidak, suami tanggung juga. Ada saham kat suami. Memanglah isteri tu dosa. Kalau tak sah mandi wajib, tak sah sembahyang. Kalau tak sah sembahyang, haram baca Quran, haram masuk masjid. Semua benda haram boleh buat. Banyak daripada tak sah mandi wajib. Contohnya dia mandi tak duduk, contohnya. Ada tempat-tempat yang patut dibasuh lalu-lalu kerana dia tak lalu. Mana tahu dia tak tahu. Mana tahu background dia macam mana. Baru kahwin sebulan 2. Masa sebelum tu tengok nampak baik lah. Semua kontrol masa tu, makan pun. Cuba dah 3 tahun tengok. Makan. Masa tu kontrol semua. Bila kontrol tak tahu. Nampak alim je. Bagus ni isteri aku ni, bagus ni. Nampak tu sebab apa? Waktu subuh kejut. Masa tak kahwin lagi ni. Dah bangun ke belum? Tolong call lagi. Oh bagusnya. Itu berlakonan boleh jadi. Boleh jadi betul, boleh jadi lakonan. Akhir sekali rupanya mandi wajib pun tak kerti. Macam mana? Maka dalam ketika mandi tu boleh tengok mandi wajib dia betul ke tidak. Boleh tengok wuduknya betul ke tidak. Masa itulah nak ajar. Mari sini pakat-pakat duduk depan, ajar, buat macam kuliah. Orang tak mau dengar pun. Dia kena praktikal terus. Praktikal terus. Itulah antara itu. Kenapa ambil wuduk ni selit sebelah telinga? Memang daripada anak dara buat gini ke? Kurang-kurang umur 25, 26 kita kahwin dengan dia. Dah tahu dah. Lepas ni jangan buat gitu. Yang lepas tangguh sendiri ya, tak ada kena, tak kahwin ni. Ini tak boleh lah. Kenapa? Wajib basuh. Ni. Sebab apa saya kata benda tu penting? Sebab bila dikeluarkan hukum ni, semua jadi huru-hara. Hukum yang kat bawah tu. Jadi maknanya ramai sangat tak tahu. Sangat ramai yang tak tahu. Padahal kalau saya ingat saya lah, sejak duk bercakap benda ni dalam lebih kurang 10 tahun lepas. Kalau ikut saya punya nota kat sini, 7/3 2013 di Selangor dulu. Ada maksudnya baca dah bab ni. 203. Itu tak payah cerita kecoh dia macam mana. Macam nak perang. Sekarang lepas pada tu ramai orang duk sebut lagi, Ustaz Asatizah kita duk sebut. Cuba buat masuk, potong dia masuk. Sama, cuba masuk TikTok. Berlambak lagi kat bawah.
Benda ni bukan benda kecil, benda besar. Serius. Sebab apa? Tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Sama lah macam bab ke telekom tu kan. Telekom yang dua tu kan. Kan kecoh berapa sebulan lah. Tak sampai sebulan, seminggu, 2 minggu. Kecoh bila mufti ataupun pejabat mufti Selangor buat keluar. Pakai kain sembahyang, seloknya pakai satu, jangan pakai dua. Pakai dua boleh tak sah. Kecoh. Bab ni dah sebut lama dah. Kenapa baru tahu ni? Diorang tak mengaji ni. Macam mana? Tak perlu pelik pun. Terkejut. Apa pula? Tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar, macam mana nak dengar? Hari-hari pasang radio. Hari-hari tengok artis bercerai. Dia sibuk benda tu, tak tengok kuliah. Hari-hari tengok TV Korea, K-pop. Mana nak jumpa? Tahulah. Tu baru sikit, banyak lagi. Tu tak cerita bab tauhid lagi. Lagilah. Pakat-pakat tenganga. Okey? Ada dah sebut. Dan 2 tali tudung. Tali tudung. Lelaki atau perempuan? Lelaki pun ada tali tudung. Tapi tali tudung lelaki dinama jambang. Tu tali tudung lah jambang tu. Jambang. Kat sini kan. Yang tumbuh kat sini tu dia panggil tali tudung lah. Kalau lelaki dia panggil jambang. Perempuan dia panggil jambang juga. Tapi pelik perempuan. Jadi panggil tali tudung. Itulah dia. Sebab dia di atas had muka. Dia di atas muka. Makin wajib basuh. Okay. Dan misai. Misai pun sama. Dan kumis. Sudah. Misai dengan kumis apa beza? Mana orang Melayu sini? Ini bahasa Melayu. Misai dengan kumis beza apa? Misai tebal. Macam mana? Misai. Kumis? Kalau kita akan sebut, kalau sebut misai sama ada tebal, wajib membasuh misai sama ada tebal atau nipis. Dia sebut gitu, dia tak akan misai lepas tu kumis. tak ada. Jangan duk goreng sangat. Hangit lah ni. Tak, kumis ni yang kat bawah ni. Ni apa nama? Betul, kumis. Ni misai, ni kumis ni yang bawah ni. Kalau bukan kumis apa nama dia? Bahasa Melayu profil. Kumis bawah ni. Kadang-kadang kalau yang jenis lebat dia sambung dengan janggut dia kan. Nampak maskulin kan, nampak macam sambung pula dengan misai, sambung pula dengan ni kan, nampak maskulin lah, nampak jantan. Tu dia panggil kumis. Okey. Bukan bibir. Bulu bawah bibir. Bulu di bawah bibir bawah. Bulu di bawah bibir bawah. Betul tak? Bulu yang tumbuh di bawah bibir bawah. Dia panggil kumis. Dan janggut. Dan ghamamun. Iaitu ghamam ni apa? Rambut pada dahi. Atau mungkin kita panggil bukan roma apa? Anak rambut. Maka wajiblah dibasuhkan segala bulu-bulu itu yang sebut tadi, zahirnya dan batinnya. Zahir batin, maksud zahir tu dekat luar dan kena selok. Kalau dia tebal sangat, kalau tak tebal tak payah selok lah. Kalau dia ni kening tebal, biasanya ni keturunan Bugis, tebal tu sampai jatuh, nak buka mata pun kena selok. Tu keturunan Bugis tu kan, tebal kan. Jadi kalau kata tebal sangat, kena gosok juga. Takut-takut tak kena dalam. Tapi jarang kening. Misai tebal. Kalau minum teh tarik tu, ambil kau. Yang tu kan, yang tebal tu. Kalau katalah basuh gitu-gitu je tak masuk air, wajib gosok. Maksudnya biar dia masuk. Sebab zahir dan batin. Macam tu juga janggut, zahir dan batin. Zahir itu luar, batin tu dalam. Apa lagi? Janggut panjang. Janggut apa dia? Basuh, janggut panjang basuh, wajib basuh. Macam Pak Arab. Tu janggut tebal dia panggil. Tebal lain, tu kejap. Tu tak sampai lagi. Tebal lain, dia ada hukum lain, tebal. Kalau panjang, wajib basuh. Semata-mata panjang, wajib basuh.
Kalau tebal, ada hukum lain. Tebal janggut ataupun jambang bagi lelaki, dia ada hukum lain. Itu nanti. Kalau sebut sekarang, baca nanti nak syarah apa? Nanti baca lah baru syarah. Okey? Okey, dan kulitnya. Termasuk kulit tu. Kalau kata kening ni, kulit. Kalau kata misai, kulit tu. Dekat umbi tu kan ada kulit. Termasuk juga kulit. Ya? Dan setengah daripadanya, termasuk juga yang wajib baca, merah dua bibir mulut. Senang cerita, bibir yang kering. Bibir yang basah dalam tu, bibir yang kering. Tutup mulut, bibir yang kering. Wajib basuh. Sebab tu kalau saya pernah tengok budak, taklah budak sangat, belasan, dia masa bulan puasa Ramadan, dia ambil uduk, dia takut masuk air dan mulut dia begini. Tak sah. Sebab dia kata kalau takut, dia tak boleh, kalau masuk air mesti nak telan. Dia jadi macam kan budak, taklah budak sangat. Jadi jenis remaja gitu. Dia tak boleh, dia jadi macam tabiat ke apa ke. Kalau air masuk mulut, mesti nak terasa macam nak telan, macam nak ludah macam macam tu. Jadi dia tanya lah, kalau macam tu tak nak komo tak apa ke? Tak apa, saya tak nak komo. Alhamdulillah, dia kata. Dia pun ambil wuduk. Tak sah juga. Tadi kata tak wajib komo. Bukan masalah komo. Ni yang tak kena lah bahagian bibir kering tu. Bibir basah tak apa lah. Bibir basah tu yang kena air liur tu, bibir kering yang kat luar ni. Okay? Lepas tu dia kata merah dua bibir mulut. Merah tu maksud, bukan merah. Merah tu maksud yang kering tu, yang luar. Dan hadapan hidung. Hadapan hidung. Bukan sini. Ni. Hadapan hidung ni. Wajib basuh. Cuma air tu dia akan pergi. Jadi tak ada masalah sangat lah. Tak masalah sangat. Tapi kalau tayamum masalah. Masa nak ambil tayamum tu, wajib sini. Ni. Buat gini. Tayamum. Sebab debu mana dia mengalir macam cair. Lepas tu kena gosok. Tak payahlah korek, gosok lah. Biar kena kat sini. Sebab kalau debu buat gini, kalau tayamum, tak kena nanti. Yang bawah ni. Air buat gini, kena. Sebab air pergi masuk. Kita buat tayamum nantilah. Hadapan hidung. Dan ekor matanya. Ekor mata. Sebab kadang-kadang dekat mata, ada tahi mata keras. Sini. Kalau yang lembek, tak ada masalah. Kena air tu walaupun lepas semayang tu ada tarik mata, tetap juga sah kalau tarik mata lembek. Sebab dia memang boleh nyerap air. Tapi kalau yang keras, keras yang kena tarik, keras. Kalau ada kat belah sini, kalau ada, maka tak sah wuduk juga. Kalau ada, sebab ekor mata sini. Jadi maksud ni, biasa kita basuh dah okey dah. Memang kena tangan automatik. Dan segala bulu yang tumbuh pada had muka. Had muka, apa saja bulu, sama ada bulu yang terdahulu itu yang dah sebut panjang-panjang tadi, atau lainnya. Ataupun bulu pelek. Bulu pelek tumbuh kat sini bulu, wajib basuh dengan bulu. Tumbuh tahi lalat, tahi lalat hidup tu timbul besar ni, wajib basuh dengan tahi lalat. Tahi lalat tu pula tumbuh pula tu dua orang panjang, wajib basuh dengan bulu tahi lalat tadi tu. Sekali wajib. Yang walaupun yang pelek sekalipun wajib basuh. Janji umbi bulu tadi tu di atas muka. Dalam had muka, maka wajib basuh. Okey. Jadi ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 9 nak. Bulu mata, kening, misai, 10 lah. Bulu mata, kening, misai, kumis, sideburn, tali tudung lah. Kawasan andam. Kawasan andam tak kena kan? Atas. Bukan. Anak mata, anak rambut di dahi, ataupun dipanggil apa tadi? Bulu. Anak rambut lah. Panggil anak rambut di dahi. Merah dua bibir, janggut. Tapi kita kata janggut nipis. Sebab janggut tebal ada bahasa lain. Janggut nipis. Tu ada 9. Kawasan andam termasuk tak? Kawasan andam tak masuk kan? Tahzifun.
Okey. Dia kata sini tiada masuk, tahzif tu tak masuk. Tahzif tu tak masuk. Kawasan tu. Okey, selesai. Semua tu mesti kena air. Melainkan batin, baru jawab soalan. Melainkan batin tu dalam lah. Bila sebut batin, dalam bulu umbi bulu, macam tu kan? Umbi dia panggil. Umbi ke apa? Umbi yang ditumbuh kat situ. Umbi bulu dengan kulit yang ada dekat situ. Itu maksud batin. Ya. Melainkan batin yang di bawah janggutnya, jika amat lebat janggutnya. Dan batin di bawah tali tudung, jambang, jika lebat dua tali tudungnya. Kalau lebat, maka tiada wajib dibasuhkan batin. Yang tersebut itu kerana sukar menyampaikan air kepadanya, maka memadai membasuhkan zahir jua. Kalau specialnya ni untuk lelaki saja. Perempuan janggut tebal mana sekalipun wajib basuh sampai ke dalam. Perempuan jambang tebal mana sekalipun wajib basuh sampai ke dalam. Hanya lelaki, special untuk lelaki, jika jambang dia terlalu tebal, sangat tebal, janggut dia sangat tebal, maka wajib basuh luar aja. Maksudnya basuh gitu aja. Dalam tak. Senang ginilah. Senang faham gini. Nabi ambil wuduk air satu cupak. Satu cupak Baghdad. Satu cupak, besar ni satu cupak. 675 gram. Kan? Satu cupak. Tapi tu berat. Air pakai liter. Kena pakai berat lah, orang dulu pakai berat juga. Dia pakai sukat, bukan pakai berat, dia pakai sukat. Orang dulu air pun pakai sukat. Kita sekarang air pakai liter kan. Kilogram pakai berat. Itu dia punya tu. Orang dulu tak ada. Air pun dia pakai sukat. Air pun dia pakai berat. Kadang-kadang pakai berat. Ambil air tu 2 kilo. Rupa-rupanya, saya tak tahulah. Cubalah try. Air berat sama dengan liter. Hampir sama. Ada lari sikit lah. Kalau 1 kilogram nak sama 1 liter. Betul? Kalau lari pun sikit sangat. Betul tak? 1 liter makna 1 kilo. Tak pun lebih sikit atau kurang sikit. Cuba try. Ada orang cakap, tak tahu lah betul tidak. Betul tak? Tak betul. Betul kan? Betul. Saya pun sini tak pernah terfikir pun nak timbang. Tapi gitu. Air saja. Benda lah tu saya tak faham dia cakap. Apa tu? MG. Falsafah. Sampai tak faham. Tu saintifik. Bukan masalah saintifik. Benda tu lah. Ada orang cakap sama. Sebab orang dulu dia gitu lah. Ambil air tu, ambil 2 kilo. Kita 2 kilo. Tapi ada juga orang dulu pakai sukat. 1 cupak air, satu gantang air. Ada gitu. Sekarang pakai liter lah. Okey. Jadi Nabi ambil wuduk 1 cupak. Saya rasa tak sampai ni. Tak sampai sebotol ni. Okey. Kita tahu janggut Nabi, jambang Nabi. Orang Arab macam mana agak-agak kalau sampai ke dalam. Rasanya ni baru basuh muka aja. Ya. Saya silap basuh muka pun tak cukup. Tapi Nabi basuh sampai ke kaki. Bukan banyak ni, sini sikit. Jadi nak bagi tahu, betul. Jika tebal jambang, tebal janggut, maka tak wajib basuh sampai ke dalam. Jadi basuh saja, kemudian buat gitu aja. Buat macam isyarat gitu aja. Tak perlu bersungguh-sungguh untuk sampai ke dalam. Kalau nak buat sampai ke dalam juga, selat sampai ke dalam, sunat. Tak wajib. Tapi jadi satu persoalan. Persoalan dia, mana nak tahu lebat atau tidak, kan? Jawapannya di bawah nanti. Ada di bawah.
Nanti kita sebut maksud tu. Saya nak beritahu ada jawapannya. Yang kata, nak tahu lebat. Oh, dia ni kata lebat, dia ni kata tak lebat, dia ni kata nipih. Habis yang sebenarnya macam mana? Kau rasa lebat ke nipih? Aku rasa nipih. Kau rasa? Aku rasa lebat. Sudah, mana satu? Jadi dia ada kadar dia. Kadar dia nanti. Ada bawah dia sebut. Okay? Maka pendek kata kesimpulannya lah, pendeknya. Bahawa segala bulu muka itu, jika tiada keluar daripada had muka, bulu atau muka tak keluar daripada had muka, kalau kat sini dah keluar had muka dah. Kat sini lah, bukan keluar daripada had muka. Ada kalanya nadir, jarang-jarang, kadang-kadang. Nadir, jarang-jarang. Contohnya, tumbuh dekat dahi, stopok. Saya pernah tengok dia sejemput, macam lawa dekat sini keluar. Sejemput. Lebat boleh tahan lah kat sini. Apa benda tu? Nak cakap apa? Tak kata jambang, bukan kat sini. Nak kata apa? Tak tahu. Bulu apa dia panggil? Nak kata janggut, dia tak kerinting. Dia straight. Dia macam rambut ni. Apa benda tu? Okey, wajib basuh sampai ke dalam-dalam. Yang dekat. Nadir lah, mana yang pelik. Yang jarang-jarang. Dan lebatnya seperti maka ada kalanya nadir dan lebatnya seperti bulu mata. Kalau bulu mata tu lebat, wajib basuh sampai ke semualah. Dan misai, wajib basuh sampai ke dalam. Sebab tak masuk yang kata lebat, dimaafkan tadi, hanya luar jadi, hanya jambang dengan janggut aja. Tak masuk misai. Dan kumis. Okey, dan janggut perempuan. Seperti saya kata tadi, janggut perempuan tebal macam mana pun wajib basuh sampai ke dalam. Dan khunsa, janggut khunsa tebal macam mana sekalipun wajib basuh sampai ke dalam. Janggut perempuan saya tak pernah tengok tebal. Tapi kalau setakat halu-halu tu pernah tengok. Dia apa? Estrogen, atrogen apa tah yang lebih dia punya hormon lebih jantan, lelaki punya hormon. Dia akan tumbuh bulu sikit. Macam tu sikitlah. Bentuk dia pun nampak lain sikit. Hormon apa lah. Okey, keluar. Saya ingat lupa gitu je. Allah, lama tinggal sekolah. Padahal sekolah bukan kerti pun. Okey. Maka dia ada bulu-bulu sikit. Tapi bulu yang lebat saya tak pernah tengok lagi lah perempuan. Kalau ada bulu-bulu tu sikit memang ada. Okay. Tapi kalau khunsa pernah. Khunsa ni tapi khunsa. Ni tapi ni patah. Cakap. Kalau nak sebut nak buat tak kerti. Cakap patah. Cakap patah. Tangan cakap elok, tangan patah. Bukan tangan patah kena simen tu. Cakap lembut. Tapi ni kau tengok sekali tu, Allah, serung tengok. Ni. Tapi bila cakap soal lalu. Dia khunsa dia lain. Khunsa dia lain macam sikit. Ada saya pernah tengok. Memang tebal. Wajib masuk sampai ke dalam. Khunsa. Sebut banyak kali dah sebut tak. Bila sebut khunsa, maksudnya ada dua alat kelamin, lelaki dan perempuan. Dan bila disebut khunsa secara dalam kitab, secara umum gitu, maksudnya khunsa muskil. Berpuluh kali dah sebut tu. Khunsa ada wadih lelaki, wadih perempuan. Khunsa wadih wajib ikut kecenderungan dia. Kalau dia ada dua alat kelamin, maka dia khunsa. Tapi keluar haid. Maka dia sebenarnya bukan khunsa. Dia khunsa, tapi dia perempuan. Maka dia boleh kahwin dengan lelaki. Dan dia kena tutup aurat macam perempuan, dapat faraid macam perempuan, nanti jenazah macam perempuan, semua perempuan. Walaupun dia ada dua alat kelamin, tapi dia keluar haid. Automatik lelaki tak keluar haid, automatik dia perempuan. Maka dia boleh kahwinlah dengan lelaki. Kalau dia ada dua alat kelamin, yang perempuan tak keluar haid, yang lelaki dia boleh pakai, perempuan tak boleh pakai. Sekadar ada gitu aja. Maka dia belah lelaki. Dia panggil wadih lelaki. Maka dia boleh kahwin dengan perempuan, dia faraid macam perempuan, dia mati nanti uruskan perempuan pula. Dia faraid lelaki sebab dia ada yang lelaki je yang hidup. Yang perempuan tu sekadar ada gitu, pameran gitu je. Sekadar buat pameran. Maka dia boleh kahwin dengan perempuan, faraid dapat macam lelaki. Betul tak? Boleh kahwin dengan perempuan, faraid macam lelaki, mandi jenazah macam lelaki, batak aurat macam lelaki, aurat semua macam lelaki. Senang cerita dia lelaki lah. Yang disebut dalam kitab kita bila sebut khunsa, maknanya muskil, iaitu haid tak keluar.
Haid tak keluar. Sebab kalau keluar haid, automatik perempuan. Kadang-kadang dia boleh guna yang lelaki, kadang-kadang dia boleh guna yang perempuan. Pukul 1 tengah hari, kecing kot lelaki, 5 petang kecing kot perempuan. Dia boleh guna dua-dua. Maka dia panggil muskil. Khunsa, muskil. Yang ini tak boleh kahwin sampai kiamat. Walaupun sama-sama muskil pun tak boleh kahwin. Yang ni. Kalau dia bersentuh dengan kita lelaki, tak batal wuduk. Kalau dia bersentuh dengan perempuan pun tak batal wuduk dia. Wuduk kita pun tak batal, wuduk dia pun tak batal. Dia kena pegang dua-dua. Lelaki satu, perempuan satu. Pegang dua-dua baru batal. Dia lain. Dan dia tak boleh kahwin. Dan faraid dia kena bagi macam perempuan. Faraid macam perempuan. Pakaian dia, sembahyang dia mesti macam perempuan. Maksudnya tutup semua kecuali muka dan tangan. Sembahyang. Dia boleh sembahyang dekat lelaki, dia boleh sembahyang kat perempuan. Maghrib sembahyang kat lelaki, perempuan sembahyang isyak sembahyang kat perempuan. Boleh kalau dia nak. Tapi tempat dia Nabi letak setelah budak kanak-kanak lelaki belakang. Kalau tempat dia susunan lah. Kalau dia masuk juga ke saf lelaki, biarkan aja. Kalau bersentuh, tak batal. Kalau dia masuk saf perempuan, biarkan aja. Kalau bersentuh, tak batal. Cuma tempat dia bukan situ. Macam budak-budak lah. Tempat budak-budak bukan depan. Tapi kadang-kadang masuk aja. Biarkanlah kan, macam tu kan. Gitulah. Kalau tempat betul-betul belakang dewasa lelaki, kanak-kanak lelaki, khunsa. Lepas tu barulah perempuan. Kalau tak ada hadangan, perempuan lah belakang tu kan. Jadi kalau yang semayang belakang kanak-kanak lelaki tu khunsa. Okay. Tapi dia aurat dia, aurat semayang dia seluruh tubuh, muka dengan tangan je boleh. Macam perempuan, aurat dia susah. Khunsa ni yang perlu dijaga mereka, perlu ada ataupun pengajian khas untuk mereka. Kalau tidak, dia akan kawan dengan mukhannas. Mukhannas ni yang pondan, yang tiruan. Padahal dia bukan tiruan, dia tulen. Maksudnya dia jadi memang gitu. Tapi dia kawan dengan tiruan, yang geng potong kan. Geng potong, dia kawan. Bila berkawan, diorang ni bukan dah perangai macam tu, tahulah bukan baik. Maka yang sepatutnya dia ni baik, jadi tak baik juga. Sebab faktor tak ada kawan. Siapa nak kawan dengan dia? Tengok sekali macam lelaki, tengok sekali macam perempuan, tengok macam tu. Dia paling dekat sekali dengan khunsa ni macam muka lelaki Korea yang menyanyi K-pop. Cuba tengok. Nak kata lelaki memang lelaki, tapi nak kata perempuan pun ada. Paling dekat lah. Tak khunsa, bukan kata marah orang Korea. Sebab orang Korea tak faham bahasa Melayu. Lepas ni memang kan. Bukan, tapi paling dekat dengan muka khunsa macam Korea lelaki. Dekat sikit lagi. Tambah lagi 20%, baru confirm khunsa. Tapi dia kurang sikit. Dia ada lagi jantan dia tu sikit. Yang Korea yang nyanyi tu lah, K-pop tu. Kalau Korea original saya rasa macam jantan lah. Maskulin mesti lain macam yang bawa traktor. Itu takkan lah macam tu. Yang ni yang nyanyi atas pentang, lembek ni. K-pop tu. Muka licin. Tak ada jawab langsung. Bulu satu pun tak ada kat muka kan. Kalau dia masa umur belasan, istilah fiqh dia panggil amrad. Istilah amrad ni, Nabi kata amrad ni, kalau perempuan ada seekor setan duduk untuk memanah mata-mata lelaki supaya pandang perempuan. Perempuan ada setan ikut seekor ke seorang? Seekor setan ikut. Dia tak buat apa pun. Kalau ada lelaki dia panah mata lelaki tu. Lelaki tu. Tu ya. Jangan tengok. Tengok balik. Tu. Kalau nama-nama kalau bukan Islam lah, dia panggil Cupid, tak silap. Lebih kurang macam stupid juga. Cupid, bukan Cupid kedekut tu, kopi tu kedekut, Cupid kan? CUPID. Tu dia kerja panah mata lelaki. Ada seekor. Dekat amrad ada 2 ekor. Amrad ni apa? Lelaki tapi macam tadi tu. Lucin. Nak kata lelaki ada 2 ekor. Kata tak, alah setakat gitu je, jantan-jantan perempuan. Kaum Nabi Lut, kaum terawal semua panggil, bukan semua lah, majoriti panggil macam tu. Kaum Nabi Lut
Sampai Allah timpakan azab, malah azab itu kekal sampai sekarang, atau kesan daripada azab itu kekal sampai sekarang. Laut mati, buat kajian dekat laut mati, garam sangat tinggi. Kalau tak kerti berenang pun masuk pun terapung sendiri, sebab garam tu tinggi. Dan sampai sekarang ada lagi. Sebagian nak beritahu apa? Geng ni memang ada, makin ramai. Bukan makin ramai, dia memang ada je. Cuma kita tahu kan tak tahu je. Kita kawan dengan orang seorang masjid, memang tak jumpa. Cuba pergi lorong-lorong gelap. Cuba pergi. Ada dekat Kuantan ada satu. Saya bukan pergi, ustaz pergi tahu juga. Saya kena panggil je masa naik kereta malam pukul 1 lebih. Pergi makan. Haji lidah. Makan 1:30 nak balik tu. Tengok ini macam pakai skirt, pakai apa? Tengok kaki, bulu kaki tu. Mau gila dia panggil kita tekan minyak cenggiah. Mampu kalau ada. Cuba masuk lorong tu. Kalau berani ya. Cuba masuk, cuba tengok macam mana orang dalam tu. Kita memang tak ada jumpa, ramai. Jadi yang khunsa ni dia akan berkawan dengan orang sebab seolah-olah macam sama. Sedangkan nama khunsa dia daripada lahir gitu. Mukhannas tiruan. Lelaki tiruan, perempuan tiruan. Mukhannas dia panggil. Okey. Tu sikitlah pasal khunsa. Muka jambu, bagi jambu tak? Tak tahu lah, jambu batu ke jambu air. Jambu air kot. Sebab jambu batu dia bukan uduh, dia kutu. Betul, bagi jerawat batu. Jadi maknanya jambu air lah. Macam jambu air muka. Dia biarlah jantan sikit kalau dah jantan tu. Okey. Okay, dia kata kat sini janggut perempuan khunsa, tebal macam mana pun wajib masuk sampai ke dalam di muka. Maka sekaliannya itu wajib membasuhkan zahirnya dan batinnya, sama ada jarangnya dan lebatnya. Sama ada jarang atau lebat, wajib masuk sampai ke dalam. Semua tadi tu. Apa dia? Ulang balik. Bulu mata, misai, kumis, janggut perempuan, janggut khunsa, termasuk juga jambang perempuan, jambang khunsa. Semua tu wajib basuh luar dan dalam, zahir dan batin. Dan ada kala ghalib lebatnya itu, dan kadang-kadang kebiasaannya janggut lelaki ni, iaitu janggut lelaki dan 2 tali tudungnya. Ada kala ghalib lebatnya, ada kala kebiasaannya lelaki tengoklah, dia tengok baka lah. Tengok baka. Kalau baka keturunan dulu-dulu apa India ke apa ke kan, Arab ke belah-belah Timur Tengah, dia punya lain macam lah, dia punya tu. Pakistan kan lain macam. Tapi kalau China nak tengok janggut 3 helai Allah simpan 3 helai. Sediput aja ada. Nak macam mana? Misai punyalah simpan. Tepi ni tumbuh, tengok tak tumbuh. Tu belah-belah tu, belah China. Tapi kalau belah-belah ni India, Pakistan ni kan, atau belah-belah Arab ni, tengok subur. Subur. Tengok keturunan. Bukan keturunan ini, keturunan yang beberapa lapis yang atas. Kita tak tahu kan. Okey? Maka ghalibnya ada lelaki, iaitu janggut lelaki, dan 2 tali tudung sangat lebat. Maka jika ada ia jarang, okey, jarang wajib basuh sampai dalam. Ni lelaki saja. Lelaki sahaja dan 2 saja. Janggut dengan jambang sahaja. Janggut lelaki, jambang lelaki. Jika jarang, masa nak ambil wuduk, wajib basuh sampai dalam. Okey, jambang dengan janggut. Jika lebat, tak wajib basuh sampai dalam. Jambang dengan janggut. Cuma luar saja. Okey. Macam mana nak tahu jarang tak jarang? Tu dia bagi dobek dia. Jarang sekira-kira kelihatan kulitnya bagi orang yang bercakap dengan empunyanya jambang, janggut. Orang yang ada janggut tadi, yang kata tebal sangat tadi, jambang tebal tadi, dia nak nampak kulit dia. Nampak kulit umbi tu, nampak kulit. Dia kata memang nampak. Cuba kelebek. Cuba selok. Nampak?
Bukan. Janganlah buat gitu. Tak nampak, ambillah pusuluh. Tu nampak kulit. Memanglah nampak kulit sebab dia tumbuh atas kulit. Tapi maksud nampak ni macam mana? Bagi orang yang bercakap. Jadi, dia nak maksud gini. Jarak dua orang bercakap, mana jarak? Satu ni, macam satu depa macam lebih sangat tak? Setengah. Setengah kot. Satu hasta. Dua hasta. Dua hasta kot. Ni satu hasta. Dua. Ada tak jarak ni orang bercakap? Ke gini? Tu cium macam ni. Okey. Dekat sangat. Okey, jarak orang bercakap lebih kurang. Okey. Jarak normal orang bercakap. Macam nak bercakap mai sini. Dia jalan, takkan ada bertepek. Mesti di sini takkan rapat sangat. Mesti sini jauh sangat. Mari kat sini kan. Datang sikit. Mari kat mana jarak tu? Agak-agaklah lebih kurang dua hasta. Sini kan. Barulah je baru cakap. Jarak orang bercakap. Seorang ni tengok, nampak tak? Tanpa ada cahaya-cahaya bantuan lah. Tak cahaya matahari seluruh, tak ada. Normal. Tak ada bantuan apa-apa. Nampak kulit? Nampak nipis. Tak nampak tebal. Orang lain, bukan dia mana nampak? Orang lain yang jarak tu. Kalau dia sendiri nak sukai, dia kena tengok cermin, jarak itu juga. Jangan duduk dekat. Duduk dekat memang nampaklah kulit. Duduk jarak tu, depan cermin. Nampak? Tak nampak, lebat. Nampak, nipis. Kalau nipis, hukum dia wajib masuk sampai ke dalam. Selak-selak semua. Kalau lebat, hanya wajib luar, dalam tak wajib. Tu jawapan dia tadi. Wajib dibasuhkan zahirnya dan batinnya. Kalau nipis. Jarang. Dan jika lebat, wajib dibasuh zahirnya juga. Tu. Kalau lebat, wajib basuh zahir aja, luar aja. Maka jika jarang setengah dan lebat setengah, bodoh. Belah sini nampak, tapi belah sini tak nampak. Dia tak sekata. Jarang separuh, lebat separuh. Okay? Ni ada sikit bukan kesalahan lah. Rumi tu salah. Maka bagi tiap-tiap bagi, kan? Apa benda tu? Bagi tiap-tiap bagi dengan hukumnya jika terbeza ia. Apa? Maka bagi tiap-tiap bagi. Apa benda maka bagi tiap-tiap bagi? Maka bagi tiap-tiap bagi. Okay. Kalau tengok yang jawi baru boleh buat. Tengok yang rumi tak boleh buat apa. Tengok yang jawi. Okay, saya baca. Jika jarang setengahnya, lebat setengah, jarang setengah. Jika jarang setengahnya dan lebat setengahnya, maka ba alif gaya, tiap-tiap ba alif gaya. Apa? Betul lah. Bagi tiap-tiap bagi. Tak. Yang pertama, ba alif gaya. Ga tu baris bawah. Jadi, bagilah. Kan? Ga tu baris bawah. Ga tu tahu tak benda? Kaf ada titik tu. Ga tu baris bawah. Jadi, bagilah. Ba alif gaya yang kedua, ga tu baris atas. Jadi, macam kelas mengeja pula. Iqra' ke apa ni? Abata. Ba alif gaya, ga baris bawah, ya tu mati kan? Jadi bagi. Ba alif gaya, ba lah. Ga tu baris atas, ya tu mati. Bagai seluruh kan. Bagai lah. Mana cakap? Cakap dalam tekuk. Macam nak bunyi tak bunyi. Cuma. Okay. Bagai itu pelbagai lah. Bagai itu pelbagai. Macam-macam. Macam-macam bagai. Maka bagi tiap-tiap bagai. Dengan hukumnya jika terbeza, maksudnya bagi tiap-tiap bagai tadi maksudnya apa maksud bagi tiap-tiap bagai? Tak. Yalah. Maksudnya yang tebal tu wajib masuk luar, yang nipis tu wajib masuk sampai dalam. Jadi payah baik masuk sampai dalam ajalah. Iyalah itu kita punya pasal lah. Cuma hukumnya bagi tiap-tiap bagai dengan hukumnya jika terbeza ia. Jika dapat beza, yang sini nampak depan ni nampak nipis, belakang ni nampak tebal.
Nampak tebal tu maksud tengok tadi lah, cukup syarat tebal. Jadi yang depan ni basuh wajib sampai dalam, yang ni kat luar je. Ni usah lah, basuh je sampai ke dalam. Malah sunat pun basuh sampai ke dalam. Maka jika dapat berbezakan, yang tebal tu luar je wajib, yang nipis sampai dalam. Tu maksud dia. Bagi tiap-tiap bagai kan. Ini bahasa Jawi biasa lah. Memang jadi gitu lah. Kalau bahasa dulu, mim tak alif, benda mim tak alif. Belajar sikit, abata alif bata sikit. Mim tak alif. Sebab ingat tak dulu kita ada surat khabar Jawi? Sekarang ada. Sebab tu kalau tidak kita dulu laju juga nak baca tak. Sekarang ni Allah, kitab pun ambil Rumi. Mim tak alif. Mata. Mim alif tak? Mim tak alif mata. Mim alif tak? Mati. Ya, dia kena baris, dia tak baris. Dia baris. Yang sekarang ni yang tak letak baris ni, yang sekarang kan, yang moden ni ada huruf va lah. Tahu huruf va? Ha? Itu yang moden. Yang moden memang boleh baca lah. Memang boleh baca. Kita dapat lah. Memang boleh baca. Tapi kalau yang dulu, dia kena buat, tengok ayat. Sekarang ni lebih canggih, lebih bagus lah. Cuma nak cerita, kitab dulu tu macam tu lah. Hayanun. Hin, nama dia hin. Hina. Hayanun hina. Apa lagi ya? Bawau mim. Apa bawau mim? Maka diharuskan sembahyang itu disujudkan ia di atasnya bawau mim, di atasnya bom. Mapuh sujud atas bom meletup. Bawau mim bumi. Maka haramlah makan gulai keladi. Haram makan gulai keladi. Cek balik, kaf lam dal ya. Keldai. Jadi kaf lam dal ya kan keladi kan. Gitulah. Jangan sujud atas bom meletup. Sebab cuma sekarang ni hebatlah, bahasa tu dia dah buat sehingga kan dia ikut Rumi kan. Jadi boleh baca lah. Tapi hilanglah apa dia panggil seni tu. Hilanglah seni Jawi. Kaf ra alif. Kaf ra alif. Kera ke kira? Dua-dua boleh. Kalau baris bawah kira, kalau tak ada baris dia tak ada baris. Sebab yang menariknya, sebab tu lah dalam kitab Jawi lama, dia kalau orang-orang pondok dia panggil kitab betina. Dalam kitab betina. Kalau Arab dia panggil kitab jantan. Memang gitu. Saya tanyalah Tok Guru, kenapa? Mari kita baca kitab Tena. Kitab Tena, sedap kitab Tena. Sedap sebab apa? Kita faham bahasa tu. Kalau kitab jantan, sebab nak dobit banyak. Makna lagi itulah baris, itulah nahu lah, apalah macam-macam. Kita bukan dia rajin sangat. Tapi kalau kitab Tena, saya tanyalah kenapa panggil kitab Tena. Sebenarnya kitab Jawi dan kitab Arab, bagi orang yang pandai Arab lah. Bagi orang tak pandai Arab tak guna lah. Bagi kitab Jawi dan kitab Arab lagi mudah untuk difahami. Kitab Jawi susah. Tengok tadi. Kalau kaf ra alif, kaf ra alif, kalau baris bawah kira. Kalau tak ada baris, ada tu susah. Kalau bahasa Arab dia mesti ada baris. Dia tak boleh kalau tak ada baris. Dia mesti ada baris, sama ada mati ke atas ke bawah ke apa ke. Tapi kalau yang Melayu ni, dia ada baris dan tak letak baris lain pula. Kalau tak letak baris, kaf, jadi bunyi ke. Sebab kalau kaf baris atas ka, bawah ki, depan ku, ke apa ke? Ke. Apa ke? Tak ada baris. Ada tak Arabnya tu? Pak Arab pun pening kau baca. Ini tak ada baris, dia bunyi ke. Kalau kita kata baris atas jadi ka. Bawah jadi ki. Macam mana nak sebut, nak eja kera? Kalau dengan baris? Tak boleh.
Tak boleh. Dia kena, sebab tu dia panggil kitab betina. Saya tanya, tak puas hati, saya tanya lagi. Kenapa yalah kalau walaupun macam tu memang susah kitab Melayu, kitab Jawi daripada kitab Arab, tapi kenapa pula nama kitab betina? Sebab dia kata perempuan ni sukar untuk difahami. Itu jawapan dia, saya tak tahu. Perempuan sukar untuk difahami. Sebab itulah kitab Jawi lama, namanya kitab betina. Kitab Arab, kitab jantan. Sebab senang kan, jantan senang kan. Kalau perempuan memang sukar untuk difahami. Sikitlah cerita. Bukan maksud, memang tak ada baris, tapi baca boleh tak ada baris? Bukan maksudnya tak ada baris, cuba baca. Kalau tak ada baris nak baca macam mana? Memang kita baca akan ada baris. Cuma baris tak ada, tapi kita baca mesti ada. Kalau tidak nak baca macam mana? Tu maksud tak ada baris tu bukan tidak tulis baris. Kalau pun tak ada baris, bila baca alif, dha, alif. Kita boleh baca adha, uzu, macam-macam. Tapi kita baca iza. Alif, za, alif. Alif tu pada bawah, iza. Kita baca iza. Ada tak baris? Ada, tapi tulis ada? Tak ada. Bukan cerita yang tulis tu. Cerita macam mana pun Arab, dia mesti ada baris. Ini tidak. Tak baca baris. Jadi bunyinya macam bunyi macam yang, betul lah. Bunyi yang susah sikit. Macam mana? Dia yang kalau I tu dia ada tanda cek. Apa dia panggil? I bunyi tapi dia bunyi sengit. Bunyi sengit tu bunyi sengit. Ke. Nenek. Macam nak je. Nenek tu. Nun bawah, pada bawah ni, nun pada atas na, nun pada depan nun. Ne macam mana? Nun saja. Jangan letak baris. Jadi bunyinya macam tu. Menyengit ne. Tu kata Melayu tu dia special. Dah lah baris kadang-kadang kena letak. Kalau yang tak ada baris ada maksud lain. Arab pun tak ada. Memang susah nak baca. Dan sebab tu dinamakan kitab betina kerana perempuan sukar dipahami. Jangan. Okey? Habis ke? Dan yang ketiga habislah, maknanya apa lagi ya? Maka jika tiada berbeza wajib dibasuh sekaliannya. Kalau jika tiada berbeza yang nampak sangat nipis semua nipis, maka wajib dibasuh sekaliannya. Maka jika keluar daripada had muka kerana panjangnya adalah ia itu lebat, maka wajib dibasuhkan zahirnya juga, dan jika jarang wajib dibasuhkan zahirnya dan batinnya. Maka jika keluar daripada had muka kerana panjangnya, maksudnya kalau bulu kat sini kening lah, panjang sampai keluar had muka, keluar di sini, dia panggil keluar had muka. Memanglah umbi dia dekat sini, tapi dia sampai keluar had muka. Ini had muka sini, keluar panjang sampai sini. Kalau misai tu panjang sampai sini, maknanya ini dia panggil misai dekat tempat dia tumbuh. Sini dia panggil misai pada had muka. Sini kalau panggil misai panjang ni, dia panggil misai luar daripada had muka. Itu maksud dia. Okey? Kalau macam tu, wajib dibasuhkan zahirnya juga. Dan jika jarang, wajib basuh zahir. Kan? Dan adalah itu lebat, wajib dibasuh zahirnya juga. Kalau lebat, luar aja. Dan jika jarang, wajib dibasuh zahirnya dan batinnya. Kalau dia terlebih. Kalau terlebih, yang di luar ni. Kalau kata janggut, samalah janggut panjang. Okey, bila janggut panjang, yang janggut tadi cuma yang tumbuh dekat kulit tu je yang had muka. Bila dah sampai sini, ini had muka ke? Sini? Bukan. Maknanya dia panggil janggut telah keluar daripada had muka. Janggut tadi, walaupun umbi dia dekat muka, tapi dia keluar. Maka itu pun sama juga, hukum yang sama. Tebal wajib basuh luar aja, nipis luar dalam. Dia nak cakap yang tu je. Sebab dari sudut di muka dia tak sama di kepala. Kita lompat terus kepala. Nanti kita akan masuk. Kalau di kepala nanti wajib basuh, nanti wajib sapu kepala kan. Lepas muka, tangan, kepala. Okey. Wajib basuh, wajib sapu kepala. Jatuh. Katalah rambut dia panjang. Sampai sini. Sini. Rambut dia. Dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Ketika dia basuh kepala, ketika dia sapu kepala, dia sapu yang kat sini. Bukan sapu siap basuh. Yang kat sini saja. Sah wuduk dia? Tak sah. Itu dia nak bagi tahu perbezaan, tak sah. Kerana dalam masalah sapu kepala, mesti sapu kepala, kulit kepala. Kalau tak nak sapu kulit kepala pun boleh.
sapu apa yang tumbuh atas kepala. Apakah yang tumbuh atas kepala? Rambut. Tapi syaratnya rambut tadi dia tak boleh keluar daripada had kepala. Jika dia keluar daripada had kepala, tak sah sapu. Jadi tadi rambut tadi jatuh ni, keluar tak had kepala? Keluar. Ini bukan kepala dah. Maka sapu kat sini tak sah. Dia kena sapu dekat had kepala. Jadi had ni je lah. Kat sini. Tu aja. Maknanya dari sudut sapu kepala nanti hanya boleh sapu kepala, kulit, atau sapu rambut yang tumbuh atas kepala dengan syarat rambut tadi dalam had kepala. Jika dia keluar daripada had kepala, tak boleh sapu, tak sah sapu. Berbeza dengan ni nak cerita lain. Lepas tu dia sebut ni, dengan bulu yang tumbuh kat muka. Jika panjang sekali pun wajib basuh juga walaupun keluar daripada had muka. Sedangkan rambut tadi tak boleh kan. Ni walaupun dia panjang. Lepas tu kalau janggut wajib basuh janggut. Sebab janggut ni dah keluar had muka, janggut bukan muka. Tempat tumbuh tu je muka. Yang panjang ni keluar daripada had muka, wajib basuh juga. Sebab ini bukan cerita kepala, ini cerita muka. Jadi bulu yang tumbuh dekat muka, panjang macam mana pun, walaupun keluar daripada had muka keluar sampai ke pusat, keluar daripada had muka, wajib basuh juga. Tapi kalau dari sudut menyapu kepala, hanya rambut dalam had kepala je yang sah. Luar tak sah. Luar had itu. Macam mana nak tahu luar dalam? Ambil rambut, buka rambut, jatuhkan tempat mana dia punya jalan dia. Faham? Dia punya jalan rambut kan, dia jalan dia. Jatuh gitu. Kan? Jatuh semua. Semua kat situ je boleh. Ni, daripada sini, ni yang kepala kan? Situ je. Rambut situ je. Tiba-tiba ni jatuh sampai ke bawah ni. Jatuh sampai ke sini. Dia ambil rambut tu, itu yang dia sapu. Tak boleh. Walaupun umbi dia memang kat kepala, tak boleh. Sebab rambut tu bukan had kepala, dia had muka. Dia masuk muka kan? Dia hanya sapu rambut yang pada had kepala saja. Sebab tu kalau rambut panjang, buat pocang apa kan, dia boleh basuh, tak boleh. Walaupun dia rendam, basuh. Pak rambut panjang, tak boleh. Sebab bukan wajib sapu rambut, wajib sapu kepala. Cuma kebetulan atas kepala ada rambut, maka bolehlah sapu rambut. Tapi dengan syarat biar rambut tu dalam had kepala, jangan dia keluar. Kalau dia keluar tak boleh. Tu beza dia. Tapi kalau muka tidak. Walaupun keluar daripada had muka, tetap wajib basuh juga. Itu je nak beritahu. Wallahu a'lam. Masuk yang ketiga akan datang. Lain kan? Kitab nipih lain bahas dia. Kitab tebal ni dia detail lagi. Begitulah. Yang ketiga, membasuh dua tangannya dan dua perceraian sikunya dan barang di atas keduanya daripada bulu. Dan jika lebat sekalipun. Tak ada bincang dalam kitab-kitab biasa kan. Bulu lebat, bulu roma lebat, tak ada bincang pun. Bulu macam gorila lah bulu. Adakah wajib sampai ke dalam ke, sapu kat luar ke, macam mana? Kita sedang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika. Alladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.